72 salah satu daripada pahaman ataupun intipati dalam pemikiran liberal, iaitulah adanya iddah bagi lelaki. Adanya iddah bagi lelaki. Jadi selama yang kita faham, iddah ni bagi wanita, ya, bagi wanita. Maknanya iddah dia salah satu quru, 3 kali quru, iaitu 3 kali suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Minta maaf saya lewat pagi ni. Sejuk-sejuk ni dia malas nak keluar. Apa dia? Biasa pakai pejabat ni, pakai yang lain sikit. Petang sikit nak pergi pejabat. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 72. Muka surat 72. Muka surat 72 salah satu daripada pahaman ataupun intipati dalam pemikiran liberal, iaitulah adanya iddah bagi lelaki. Adanya iddah bagi lelaki. Jadi selama yang kita faham, iddah ni bagi wanita, ya, bagi wanita. Maknanya iddah dia salah satu quru, 3 kali quru, iaitu 3 kali suci. Itu mati suami ke cerai hidup tu? Cerai hidup, cerai hidup. Kemudian arba'ata ashhurin wa 'ashra, 4 bulan 10 hari, itu mati, suami mati. Ya. Maknanya dalam tempoh iddah ini, wanita itu tidak dibenarkan berkahwin. Wanita itu tidak dibenarkan berhias, memakai wangi-wangian, ya. Itu antara perkara yang dilarang dah semasa dalam iddah ini, ya. Adapun keluar dari rumah itu kalau ada hajat, maka tidak dilarang wanita dalam iddah untuk keluar dari rumah. Misalnya wanita itu bekerja, mati suami dia, adakah dia tak boleh keluar dari rumah 4 bulan 10 hari? Keluarlah, ya, keluarlah, kerja habis, kerja baliklah. Sementara nak balik itu nak singgah beli makanan ke kedai, singgahlah, kerana itu adalah hajat keperluan kehidupan, ya. Tak ada siapa nak ambil berat dengan kita, ya. Mana kita uruskan sendiri. Katalah bila mati suami, dia kena pergi ke pejabat amanah raya nak uruskan harta pusaka suami dia. Boleh keluar? Keluarlah dari rumah, ada hajat tu keluar, ya. Yang tak boleh tu kalau tak ada hajat. Misalnya dalam iddah, kawan kata jom kita pergi Vietnam, kita beli barang-barang sikit, yang tu bukan hajat, yang tu dia panggil tahsiniat. Dia panggil tahsiniat ni benda-benda aksesori, benda tambahan je, benda tak perlu pun. Tunggu habis iddah lah. Jadi pekerjaan, urusan rumah tangga. Katalah dia nak hantar anak dia pergi sekolah, kan? Duduk iddah di sini, suami mati sini, iddah di sini, nak hantar anak pergi Johor. Bawalah kereta hantar anak pergi Johor. Ya, itu Islam tu dia adil, ya. Tidak keluar dari rumah, ya, dalam tempoh iddah kecuali ada hajat. Ya, ada hajat keperluan, maka dibenarkan keluar dari rumah, pekerjaan dan sebagainya. Itu Islam, ya. Kalau tak boleh keluar langsung, makna kena cari tu imam. Tu imam lah, pengurusi surau masjid, kan. Telefon tu imam, kan, minta beli barang, esok telefon lagi, kan. Malam ni rasa pening kepala, tolong minta tu imam beli minyak cak kapur. Lebih 4 bulan 10 hari tu imam kata senang saya boleh kalau. Ada, kan.
urus ikan terus dah kata dalam iddah 4 bulan saya urus elok dia dah. Terus. Itu kadang-kadang ada juga. Baik, jadi kita balik masalah liberal. Jadi maknanya dalam pemikiran liberal dia nak sama juga. Maknanya kalau wanita tak boleh kahwin dalam tempoh iddah, maka lelaki pun sama juga tidak boleh kahwin dalam tempoh iddah. Maknanya kalau iddah cerai 3 kali suci, tu lelaki nak dia nak suci macam mana tu? Ataupun 3 bulan lah, 3 bulan 3 bulan daripada tempoh perceraian, lelaki tak boleh kahwin. Iddah dia 3 bulan. Pasal dia tak ada haid, maka 3 bulan. Kalau mati isteri dia, seorang lelaki mati isteri, iddah dia 4 bulan 10 hari. Tak boleh kahwin melainkan selepas 4 bulan 10 hari. Jadi adil di antara lelaki dengan wanita. Ini satu perkara yang tidak ada nas di dalam Quran dan juga tidak ada nas di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu maknanya pemikiran yang salah. Cuma satunya yang boleh kita katakan lelaki ni ada iddah. Ada satu keadaan lelaki ni ada iddah. Itu satu je. Katalah lelaki ni sudah ada 4 orang isteri. Ini kita nak tengok iddah bagi lelaki dalam satu keadaan, tapi tak nama iddah pun. Cuma boleh jugalah disebut dari sudut bahasa. Iaitu seorang lelaki yang ada 4 orang isteri, kemudian lelaki ini menceraikan salah seorang isteri dia. Jadi bila dia cerai seorang, tinggal 3. Lelaki ini tidak boleh berkahwin lain selagi mana isteri yang diceraikan itu belum habis iddahnya. Selagi mana isteri, katalah isteri yang kedua diceraikan, lelaki ini tak boleh berkahwin dengan wanita-wanita yang lain selagi mana isteri yang kedua yang diceraikan itu belum habis iddahnya. Sebab apa? Satu, takut dia nak rujuk balik. Yang keduanya, dalam iddah masih dikira sebagai suami isteri. Dalam iddah tu masih dikira sebagai suami isteri. Jadi lelaki tu dia kena tunggulah, kena telefon lah bekas isteri dia habis lagi iddah. Jadi isteri yang kata tak habis lagi, biasa elok je sebulan sekali. Jadi pas abang cerai tu dia jadi pening sikit. 4 bulan baru sekali datang. Dia kata kena tunggu setahun ni. Kan, jadi boleh lah kalau perempuan nak tipu kan, nak kena bekas suami dia kan, 4 bulan pun datang sekali, pening kepala tu kan. Ni untuk yang 4 orang isteri. Yang 3 tak apa. Sebab maksimum dia 4. Jadi maksimum dia 4. Bila dia cerai seorang, dalam tempoh iddah masih kira suami isteri. Maknanya kalau suami itu mati tu, dia boleh waris harta lagi. Masih dikira sebagai suami isteri. Masih dikira sebagai suami. Sebab itu dalam tempoh cerai, dia masih duduk satu rumah. Maknanya masa tu lah boleh nak melawar lebih sikit dan sebagainya. Masih dikira sebagai suami isteri. Itu satu keadaannya yang dikatakan adanya iddah bagi lelaki. Keadaan itu sahajalah. Jadi balik kepada asalnya, makna tidak ada iddah bagi lelaki. Kemudian antara pemikiran yang lain, khalwat antara lelaki dan wanita adalah tidak haram. Khalwat antara lelaki dan wanita adalah tidak haram. Apa dia khalwat? Khalwat adalah keadaan lelaki dan wanita bukan mahram
yang berdua-duaan di tempat yang sunyi yang tidak dilihat oleh orang ramai. Ya. Maknanya tempat tu tempat yang tertutup. Kalau berdua-duaan tepi jalan, itu tak namakan sebagai khalwat, ya. Kalau sembang jauh sikit daripada orang di kedai makan, nama khalwat tak? Tidak dinamakan khalwat sebab itu bukan tempat yang tertutup, ya. Ini tempat yang tertutup yang tidak ada orang tu, berdua-duaan, misalnya dalam bilik, ya, dalam bilik hotel dan sebagainya tu, berdua-duaan itu namanya sebagai khalwat, ya. Jadi kita dah tengok dulu lama dulu dalam pemikiran liberal ni, dia punya konsepnya menghalalkan perkara yang haram. Ya, menghalalkan perkara yang haram termasuklah menghalalkan zina. Ya, termasuklah menghalalkan zina. Jadi kalaulah dalam pemikiran liberal boleh menghalalkan zina, jadi khalwat ni lagilah ringan daripada zina. Jadi kalaulah zina pun dikatakan halal, maka khalwat juga adalah halal, ya. Satu perkara yang tidak haram, ya. Jadi Islam tidak membenarkan khalwat sebagai satu wasilah, iaitu disebut sebagai sadduz zara'i'. Ada dalam buku tu istilah dia. Ia berdasarkan konsep menutup jalan. Saddu tu maknanya tutup. Az-zara'i' tu maknanya jalan, tutup jalan. Tutup jalan daripada berlaku dosa yang lebih besar, iaitulah zina. Ya. Jadi haram khalwat adalah haram wasilah. Haram khalwat adalah haram wasilah. Manakala haramnya zina adalah haram maqasid. Tujuan asalnya ialah haram zina tu. Itu tujuan asal dia adalah haram zina. Jadi nak menghalang zina tu daripada berlaku, maka ditutup jalan dia, iaitulah khalwat. Kerana khalwat tu wasilah kepada berlakunya zina. Tapi khalwat tu tidaklah dosanya besar sebagaimana zina. Ya, dosanya tidaklah besar sebagaimana zina. Sebab apa? Sebab khalwat tu haram wasilah. Ya. Yang Islam nak haramkan betul-betul tu zina. Tapi yang ni pun ditutup dah daripada awal, ya. Jadi haramnya khalwat tu tidaklah besar dosanya sebagaimana haramnya zina, tapi tetap juga dikira sebagai haram, ya. Jadi dalam pemikiran liberal, dia menghalalkan zina, dan dia membahagikan zina ni kepada dua, satu zina yang haram, satu zina yang halal. Ada zina halal, ada zina haram, ya. Jadi oleh kerana zina tu ada yang halal, maka khalwat juga disebut sebagai satu perkara yang halal, ya. Itu dalam pemikiran liberal, ya. Jadi sinilah maknanya kalau kita tak cegah sesuatu, ya, maknanya hari ini wallahu a'lam lah, maknanya berdua-duaan dalam bilik hotel, kan, kami tak buat apa-apa, kan. Ada tak pemikiran yang sebegitu, kan? Ada pemikiran itu. Jadi dia dah mula masuk sikit demi sedikit, ya, pemikiran, ya, pemikiran yang sebegitu, ya. Itu maknanya kesan daripada globalisasi, ya, globalisasi dalam pemikiran liberal tu dia mula ke arah tu, ya. Sama juga minum arak, duduk dengan orang minum arak, kan. Ya, kami tahu arak tu haram lah, tapi kami tak minum pun, kami duduk sembang je, kami minum teh. Yang kawan kami non muslim, dia minum arak, kami duduk sekali, kan. Sedangkan dalam hadis, janganlah la tajlisu ala ma'idatin yudaru 'alaiha al-khamru. Janganlah kamu duduk dalam satu hidangan yang mana dalam hidangan tu ada arak. Nabi tak bagi. Jangan duduk dalam hidangan yang mana dalam hidangan tu ada arak. Jadi haram wasilah. Haram wasilah. Memang kamu tak minum arak, tapi
duduk dalam majlis tu maknanya boleh membawa kepada perbuatan minum arak. Ya, duduk dalam majlis tu boleh menimbulkan fitnah. Orang tengok kan pakai kepiah duduk sebelah orang minum arak kan. Kan boleh menimbulkan fitnah. Jadi duduk dalam majlis minum arak tu lama-lama dalam diri dia rasa tak bersalah terhadap perbuatan minum arak. Alah bisa tegal biasa kan. Lama-lama tu biasalah minum arak kan. Kalau lagi mana mula haram lah, mula-mula haram. Tapi dah lama 2-3 kali duduk, kalau tak mabuk tak apa. Kalau mabuk tu yang haram, dia jadi macam tu. Dia akan jadi tu ya. Syaitan dia akan sikit akan merosakkan iman kita, merosakkan pemikiran kita. Jadi itu maknanya haram wasilah. Selain daripada khalwat tu, maknanya duduk dalam hidangan yang ada arak juga haram wasilah kerana dia membawa kepada minum arak dan membawa kepada meremehkan perbuatan dosa. Itu antara ciri pemikiran liberal yang perlu kita waspada. Baik, seterusnya muka surat 74 mengubah makna istilah kepada makna bahasa. Mengubah makna istilah kepada makna bahasa. Ya, makna istilah kepada makna bahasa. Jadi dalam definisi yang ulama-ulama sebut, dia ada definisi bahasa, dia ada definisi istilah. Ya. Jadi kalau dalam kitab ulama akan sebut definisi dari sudut bahasa, istilah dari sudut bahasa, lughatan ya, dari sudut bahasa. Kemudian para ulama akan sebutkan definisi dari sudut istilah. Misalnya solat, as-salatu lughatan ad-du'a. Solat dari sudut bahasa adalah doa. Solat dari sudut bahasa adalah doa. Wa syar'an, dan solat dari sudut syarak, dari sudut istilahnya, aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa muhtatamatun bitaslimi. Beberapa perkataan, beberapa perbuatan yang dimulakan dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, dan disudahi dengan salam. Jadi bila kita kata solat tu bahasanya doa lah. Tapi dari sudut syaraknya, bila baca dalam Quran aqimus solat, dirikan solat tu sekadar doa, pray to God ke, ataupun kena menghadap kiblat, Allahu Akbar, baca Fatihah. Yang mana satu? Menghadap kiblat. Mana dari sudut bahasa ke dari sudut istilah? Dari sudut istilah. Dan aqimus solat tu dari sudut istilah. Mesti kena buat tu, bukan sekadar doa lah. Tapi bagi liberal, dia ubah definisi itu dari sudut istilah kepada bahasa. Maknanya doa tu, sembahyang tu ialah doa. Once kita berdoa, kita sudah melaksanakan perintah solat. Dah sembahyang dah. Tak payah lewat kan. Bila waktu sembahyang, doa. Oh my God, bless me. Dah selesai. Doa. Pasal sembahyang tu pada bahasa ialah doa. Bersama juga puasa dari sudut bahasa, al-imsaku, tahan diri. Puasa dari sudut bahasa tahan diri. Dari sudut istilah, menahan diri dari makan dan minum dan perbuatan yang membatalkan puasa daripada terbit fajar hingga
terbenam matahari. Mesti ada tu, masa dia. Jadi maknanya kita tak makanlah, tak makan, tak minum daripada pukul 5.30, pukul 6 pagi sampai pukul 7.30 puasa. Tapi bagi fahaman liberal, puasa itu ialah menahan diri. Tahan diri cukup. Masa tak tentu. Katalah dia nak diet, dia apa puasa malam intermittent. Puasa malam tu 6 petang, last makan sampai pukul 11 lagi. Habis kuliah lagi baru dia makan balik. Dia puasa ni, puasa. Puasa. Pasal dia tahan. Dia tak makan. Sedangkan puasa dari sudut syarak mesti waktu siang. Tak, dia malam betul. Pasal puasa tu dari sudut bahasa ialah menahan diri. Puasa lah. Dia kira puasa lah. Walaupun tak menepati syarak, tapi dia kira puasa lah. Jadi siang tu dia baru makan. Katalah Ramadan makan. Last sekali, mungkin orang buka puasa pukul 7.30, waktu tu dia baru sahur. 7.30 petang, dia baru sahur. Sampailah pagi esok lah, katalah pukul 9, 10, dia buka puasa lah. Habislah puasa lah. Masa sama je dia kata. Masa kalau puasa siang, berapa jam? 6 pagi sampai 7. 13 jam. Okey, 13 jam. Dia puasa daripada 6 petang sampai 10 pagi. Lebih pada 13 jam. Jadi apa masalah dia? Puasa je. Jadi dia mengubah makna istilah itu kepada makna bahasa. Contoh dia, itu contoh dua dia, contoh sembahyang dengan puasa. Jadi mereka menyatakan Islam bermaksud penyerahan diri kepada Tuhan. Serah diri kepada Tuhan. Serah diri cukuplah. Tuhan tu tak kisahlah Allah ke apa ke, Tuhan sudahlah. Serah diri kepada Tuhan, Islam itu. Sebab Islam, al-Islam ialah tunduk, al-khudu', tunduk patuh. Islam itu. Solat ialah berdoa kepada Tuhan, tak semestinya pada Allah. Doa pada Tuhan, solat lah tu. Adapun Islam dengan maksud rukun Islam, maka ia bukanlah definisi yang tepat, kata pemikiran liberal. Solat dengan maksud mendirikan solat dari takbiratul ihram hingga salam bukanlah satu-satunya bentuk solat yang dituntut. Kerana solat yang dituntut dari sudut bahasanya adalah berdoa sahaja. Berdoa sahaja. Ini perubahan ni adalah satu perkara yang merosakkan agama. Merosakkan agama. Innal ladhina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba la yuflihun. Orang yang iftira, yang mereka cipta sesuatu perkara atas Allah, dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, mereka ini adalah golongan yang tidak akan berjaya. Ini masuk dalam ni lah, mengubah makna, mengada-ngada sesuatu atas nama Allah dan sebagainya, ataupun mengadakan sesuatu atas nama agama. Atas nama agama pun orang ini orang yang tidak akan berjaya pada hari akhirat nanti. Jadi asasnya ialah mengguna maksud bahasa sahaja tanpa menggunakan maksud istilah itu. Tanpa menggunakan maksud istilah. Jadi kalau kita haji umrah, haji itu maknanya qasad, menuju. Qasad, menuju. Cukuplah tu. Makna ada niat nak menuju ke Baitullah, kira haji itu. Walaupun tak pergi haji. Walaupun tak tawaf. Kerana haji umrah tu dari sudut bahasa menuju. Al-qasdu, menuju saja. Manakala hati menuju tu sudah melaksanakan haji, sudah melaksanakan umrah. Itu dia ubah makna. Dia ubah makna. Ada mungkin makna nikah pun. Nikah tu makna apa? Nikah makna al-jam'u. Himpun. Pernikahan tu ialah perhimpunan. Dari sudut bahasa. Jadi maknanya kalau lelaki dengan wanita tu sudah berhimpun sama-sama, itu sudah dikira sebagai nikah. Walaupun tak ada akad nikah. Dia akan buat. Ini bahaya, merosakkan agama. Baik, seterusnya
Seterusnya muka surat 75, pelbagai bahasa untuk ibadat. Pelbagai bahasa untuk ibadat. Jadi ada ibadat-ibadat yang tertentu dia perlukan kepada bahasa Arab saja, iaitu solat. Solat dia perlukan kepada bahasa Arab. Yang lain tu tak ada lah. Yang lain tu tak perlu bahasa Arab lah. Yang lain tu kalau kita zikir, kita tak boleh sebut Alhamdulillah, tapi kita sebut dalam bahasa Melayu, segala puji bagi Allah. Zikir tak? Zikir segala puji bagi Allah. Sebab dia zikir ni, dia apa-apa bahasa pun boleh. Apa bahasa boleh. Allah Maha Agung, Maha Suci Allah. Kalau boleh sebut Arab lah. Tapi kalau tak boleh sebut Arab, tak apa, boleh sebut dalam bahasa. Sebab itu zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau solat, dia ada ayat Quran. Ayat Quran tu dia mesti dalam bahasa Arab. Ayat Quran dia mesti dalam bahasa Arab. Kerana apa? Kerana dalam Al-Quran Allah menyatakan Quranan Arabiyya. Quran bahasa Arab. Ada kata Quranan Arabiyya. Quran yang Arab. Quran yang Arab. Okey, jadi Quran mesti dalam bahasa Arab. Quran mesti dalam bahasa Arab. Adapun zikir tak semestinya. Quran saja mesti dalam bahasa Arab. Jadi bila sembahyang dia perlukan kepada Quran, dia mestilah dalam bahasa Arab. Zikir boleh terjemah, tapi bila sembahyang tu dia mestilah dalam bahasa Arab. Itu asalnya. Tapi dalam pemikiran liberal, mereka menyatakan Islam merupakan agama untuk semua. Betul lah tu. Agama untuk semua. Maka tidak sepatutnya bahasa Arab sebagai bahasa dalam ibadat solat. Jadi kalau kita tengok yang berlaku di Turki dulu kan, ubah apa? Azan daripada bahasa Arab pada bahasa Turkia. Betul? Apa lagi? Ada Quran, ada diubah. Jadi barangkali liberal tak ada tu. zaman 1920-an tu, dia dah ada pemikiran tu. Dia nak bahasa Turki. Kenapa nak ambil bahasa Arab? Kita orang Turki, kita guna bahasa Turki lah. Dia kita orang Melayu, kita guna bahasa Melayu lah. Bahasa ibadat. Tuhan takkan tak faham. Betul, Tuhan faham. Tapi ada peraturan yang ditetapkan. Jadi pemikiran liberal menyatakan tidak sepatutnya bahasa Arab sebagai bahasa dalam ibadat solat. Begitu juga azan. Begitu juga bahasa Quran yang sepatutnya dibaca dalam pelbagai bahasa. Jadi kita baca Quran bahasa Melayu dengan nama Allah yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang memiliki hari agama. Akan Dikau ya Allah kami sembah, akan Dikau kami meminta pertolongan. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan yang Engkau telah beri nikmat kepada mereka, bukan jalan orang yang dimurkai dan jalan orang yang sesat. Amin. Ada? Surah Fatihah. Kan? Jadi sembahyang Allahu Akbar. Kan? Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Pengampun. Katakanlah Muhammad bahawa dia adalah Tuhan Allah yang Esa, Tuhan tempat bergantung harap, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, yang tidak ada yang setara dengannya. Allahu Akbar. Mana lagi senang apa? Yang Arab kan yang Melayu? Dia nak ngum. Jadi kalau orang yang Cina cakap Cina, cakap bahasa Mandarin sambil semayang. Jadi
Jadi pemikiran yang sebegitu. Maka Islam meraihkan kepelbagaian bahasa, segala doa dapat diucapkan dalam apa juga bahasa. Ya, doa tak ada masalah. Segala niat ibadat dapat disebut dalam apa juga bahasa. Niat pun tak ada masalah. Kita nak lafaz usolli tu nak sebut dalam bahasa Melayu, tak apa. Kan? Nak sebut dalam bahasa Inggeris pun tak apa. Belum semayang lagi. Oh my God, I want to perform a Zohar prayer for rakaat. Kan? Kan? Following this imam. Allah tu hamba mula tak boleh cakap selain Arab kan? Itu niat tak ada masalah. Ya. Zikir pun boleh bahasa bukan Arab. Walau bagaimanapun dia punya limitasi dia yang kita kena faham. Limitasi dia, Al-Quran ialah kitab wahyu, tiada perubahan dalam wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan wahyu Quran diwahyukan dalam bahasa Arab. Ya. Bila bahasa Arab tu baru dia jadi mukjizat, i'jaz, dia ada i'jaz bahasa Arab tu. Ya. Kalau bila terjemah tu bukan Quran, itu yang terjemah tu adalah terjemahan Al-Quran. Dia bukan Quran. Quran mesti dalam bahasa Arab. Mana dalil dia? Itu kata Allah, inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Allah Ta'ala kata, kamilah yang berkuasa mengumpulkan Al-Quran dan menetapkan bacaannya. Fa'idha qara'na, maka apabila kami sempurnakan bacaannya kepadamu dengan perantaraan Jibril, fattabi' Qur'an, maka bacalah menurut bacaan itu. Apa yang Allah wahyukan. Jadi Allah wahyu, Nabi orang Arab, Allah wahyukan dalam bahasa Arab. Jadi mana dalil dia bahasa Arab? Muka surat 76, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya. 6 kali sebut Qur'anan Arabiyya, Quran yang Arab, 6 kali. Maknanya Quran itu mesti dalam bahasa Arab. Jadi kalau terjemahan, itu terjemahan Quran, bukan Quran. Kalau dalam kitab suci yang lain, mungkin Bible lah sebagai contoh, yang bahasa Inggeris pun Bible, yang terjemahannya pun Bible. Jadi apa-apa bahasa tu dikatakan sebagai Bible, tapi Quran tidak. Yang Arab tu je Quran, lain daripada bahasa Arab adalah terjemahan Al-Quran. So level dia tak sama dengan Al-Quran. Quran mesti Qur'anan Arabiyyah. Jadi bila ibadat yang khusus iaitu solat, dia mesti bahasa Arab lah. Kecuali itu ada sedikit pengecualian ya. Ulama-ulama sebut kecuali kalau dah tak boleh bahasa Arab. Kalau tak boleh bahasa Arab, barulah para ulama membenarkan penterjemahan. Itu pun untuk zikir-zikir sahaja. Bukan Fatihah. Nah, Fatihah dia mesti dalam bahasa Arab, bab Quran. Itu penjaranglah, jangan saya rasa orang tak beramai pun tiada dalam kitab boleh terjemahkan Itu mana tak tahu pun langsung lah bahasa Arab, tak tahu langsung tu. Tak tahu langsung, boleh terjemahkan. Boleh terjemahkan. Itu ada satu pandangan Ada satu pandangan. Kita biarkan dulu pandangan tu. Jadi maknanya asasnya ialah mestilah dalam bahasa Arab sebagai bahasa ibadah dalam melaksanakan ibadah solat. Tapi bagi liberal tak, tersemayanglah apa bahasa sekalipun, kerana Islam tu untuk semua, agama rahmat. Kalau kita nak baca Quran pun bacalah dalam apa bahasa sekalipun, tetap dikira baca Quran. Maknanya satu huruf 10 pahala yang sebutlah hadis tu, kalau baca Melayu pun sama juga, satu huruf 10 pahala. Jadi itu dah tak masuk i'jaz tu sudah tidak ada. Baik, jadi kita tolaklah pemikiran yang sebegini, pelbagai bahasa untuk ibadat. Ini semayang. Dan satu lagi hak asasi manusia. Ini hak asasi manusia, dia kira Tuhan lah. Hak asasi manusia ni kira Tuhan lah dalam pemikiran liberal ni. Dia kira Tuhan. Afara'aita manittakhadha ilahahu hawahu.
Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah kamu melihat orang yang menjadikan Tuhannya itu ilahahu, Tuhan itu, kiblat dia, sembahan dia, hawahu, hawa nafsu dia. Ya, diri dia sebagai Tuhan, kehendak diri dia itu sebagai perkara yang paling utama. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Jadi diri manusia itu sebagai Tuhan. Manusia itu hak asasi manusia itu sebagai segala-galanya. Ya. Sebab itu kalau kita baca cerita Nabi Adam alaihi salam dengan iblis, apabila Allah menciptakan Nabi Adam, kemudian Allah menciptakan Hawa sebagai isteri Nabi Adam, Allah larang apa? Jangan mendekati pokok. Wala taqraba hadhihi syajarata. Jangan mendekati pokok ni yang kita panggil sebagai pokok khuldi tu, ya. Nama dia tak tahulah, tapi tak apalah kita panggil. Ada tak larangan yang lain Allah larang? Ada tak? Satu tu ya. Dalam Quran satu tu yang saya ingat Allah larang. Yang lain tak kisahlah. Kamu nak makan apa? Makanlah. Adam, makanlah. Nak minum, minumlah. Tapi pokok ni je. Maksudnya apa? Maksudnya Allah sebagai Tuhan, kita, Nabi Adam, Hawa, kamu adalah hamba Tuhan, makhluk, mesti patuh kepada perintah Tuhan. Kalau tengok logik, kan ada logik pun yang Allah tak bagi, kan? Tak bagi hampir tak ada logik pun. Logik akal kita tak ada pun. Tapi nak menggambarkan perintah patuh. Perintah patuh. Kena patuh lah. Okay? Itu cara faham kita. Cara faham kita. Tapi bagi golongan hak asasi manusia dan golongan pemikiran liberal, apabila iblis menggoda Nabi Adam makan buah tersebut, mendekati makan buah tersebut, maknanya bagi kita Nabi Adam salahlah, melanggar perintah Tuhan. Maka Nabi Adam dihukum ke dunia ni. Tapi bagi pemikiran liberal, bagi hak asasi manusia, Nabi Adam makan buah tu, melanggar perintah Tuhan itu sebenarnya adalah perlawanan manusia dengan Tuhan. Falsafah sikit, falsafah. Cerita yang sama, Nabi Adam makan, cara kita faham, Nabi Adam buat salah lah. Fa'asa Adamu Rabbahu. Adam melanggar perintah Tuhan tu dalam Quran. Cerita yang kita faham. Tapi dalam cerita hak asasi manusia, pemikiran liberal, Nabi Adam lawan, makan tu adalah perlawanan, menzahirkan melawan Tuhan. Sehingga Tuhan marah, maka Tuhan pun turunkan Nabi Adam, turunkan iblis ke dunia. Maka manusia bebas di dunia ni. Kalau di syurga tak boleh makan pokok ni, di dunia ni bebas segala-galanya. Maka itulah kemenangan manusia yang pertama melawan Tuhan. Falsafah ni, falsafah hak asasi manusia. Manusia telah berjaya kali pertama lawan Tuhan. Kalau di syurga tak boleh, Tuhan tak boleh. Di dunia ni bebas. Mana bebas? Kita bebas segala-galanya. Apa-apa pun kita tak perlu ikut Tuhan, kerana kemenangan yang pertama telah ditunjukkan oleh Nabi Adam, katanya.
Jadi kita kena lawan Tuhan lagi. Kena lawan Tuhan lagi. Ya, perjuangan kita tak habis lagi ni melawan Tuhan. Falsafah. Ha? Hak asasi manusia, kita kena lawan Tuhan, kita manusia. Dan kita keturunan Adam. Adam dah tunjukkan dah contoh tauladan Tuhan. Dia punya faham Jadi mereka menyatakan itu cerita falsafah di sebalik kenapa ada liberal, kenapa ada hak asasi manusia itu asalnya, antara asalnya. Ya. Maka hak asasi manusia merupakan perkara paling penting dalam Islam. Apa sahaja yang melanggar hak asasi manusia, maka ia bertentangan dengan Islam. Ya. Kalau contoh zina, ya, nak sonok-sonok, salah kan tak salah? Kan? Kalau kita berzina tu rugi tak? Luar tak? Tak luar tak? Kan? Sonok habis, tak ada apa. Bukanlah kita berzina sekali tu tiba-tiba jadi jalan sengit ke apa, tak ada. tak ada rugi apa tak? Itu apa masalahnya? Hak asasi manusia. Kan? Sebab kita perlukan benda tu macam kita perlukan makanan. Makanan tu hak asasi manusia. Jadi hubungan kelamin tu hak asasi manusia. Islam larang. Salah tu, Islam tak betul. Islam yang salah. Dia perlawanan. Islam tu Tuhan lah. Islam tu Tuhan. Jadi kita sebagai manusia mesti melawan Tuhan. Mesti melawan Tuhan. Dia akan jadi melawan Tuhan. Homoseksual. Tuhan tak bagi. Tapi hak asasi kita. Kita sayang. Saya lelaki, saya sayang lelaki tu. Saya perempuan, saya sayang perempuan ni. Kami nak hidup. Kan? Bahagia. Kami nak ada anak. Ada anak, dia ambil lah. Kalau perempuan dia ambil benih dia, ovum dia ambil lah penderma lelaki, sperm lelaki tu masuk kan. Dia dapat ada anak kan. Jadi anak pasangan ni lah, husband and wife ni kan. Jadi yang penting ialah hidup bahagia. Kalau kes perceraian, wallahu a'lam lah. Pasalnya kalau kita tengok data mahkamah syariah, banyak kes perceraian lelaki perempuan ni yang kahwin biasa ni. Makna bahagia ke tak bahagia? Tak bahagia. Ada data pasangan homoseks cerai? Ada pasangan lesbian cerai? Ataupun bergaduh lah di media sosial, bergaduh. Kita tahu kata mereka ni pasangan homoseks, tiba-tiba keluar bergaduh. Tak jumpa lagi dah. Kita akan jumpa pasangan suami isteri yang elok, yang betul ni, bergaduh, cerai, itu ada. Kan? Tapi pasangan homoseks, cerai, bergaduh, tak ada. Payah nak jumpa. Betul ni, lesbian pun bergaduh, tak ada. Allahuakbar. Maknanya aman lah. Kalau pisah pun pisah elok. Pisah elok. Cari lain. Suka sama suka. Maknanya dia bahagia lah. Matlamat kahwin ialah bahagia. Kalau kahwin betul pun tak bahagia, lebih baik kahwin sama jenis, bahagia. Hak asasi. Tuhan larang, kita mesti lawan Tuhan. Against God, lawan Tuhan. Itulah maknanya Tuhan haramkan zina ke, ya, dan sebagainya tu, khalwat dan sebagainya tu, semua tu apa saja yang agama haramkan, ya Tuhan haramkan, hak asasi mesti lawan perkara yang tersebut. Sehingga dalam hadis, ya, maknanya manusia ni, contoh dalam hadis nak sebut minum arak ni, ya, disebut dalam hadis la yashrabanna nasun min ummati al-khamra yusammunaha bighairi ismiha. Manusia daripada umatku, nas tu manusia daripada umatku akan minum arak, mereka namakan arak dengan nama yang lain.
Arak bubuh nama lain. Bubuh nama Zam-Zam. Boleh minum. Walaupun dalam tu arak, dia tukar nama. Ya, dia tukar nama. Ya. Holy water, air suci. Kan, bubuh nama apa-apalah. Ya. Zina adalah haram, namun atas nama kebebasan dan hak asasi manusia. Norma baru cuba membawa lembaran baru untuk hak asasi manusia yang terlibat dalam industri pelacuran. Ya, jadi pelacuran tu zina lah, kita halalkanlah, ya. Kerana kita kawan bagi elok, ya. Kalau kata zina pelacuran tu penyakit, kita cucuk ubat bagi dia tak ada penyakit, kan? Ya. Jadi maknanya lebih selamat bagi rumah tangga manusia, ya. Sebab kalau langgan pelacur ni biasanya rumah tangga tak kacau dah. Berbanding kalau lelaki tu nak kahwin seorang lagi. Nah, kahwin seorang lagi tu rumah tangga berhuru-hara lah, kan? Kan? Kalau pergi langgan pelacur aman, rumah tangga aman. Dia tu, yalah. Dah zaman lah, tapi dia tak ada perasaan lah, lelaki tu tak ada perasaan kepada pelacur tu, dia nak lampiaskan nafsu dia je. Jadi bila tak ada perasaan tu, seorang isteri biasanya dia rasa selamat. Pasal dengan pelacur tu tak ada tanggungjawab apa, pergi sekali habis lah, kan? Ya. Jadi kalaulah kita katalah kita redha seorang lelaki lepas awak kahwin dua, lebih awak langgan pelacur lah. Awak langgan pelacur lah, jimat kos, tak ada tanggungjawab, kan? Sekali bayar je. Sekali bayar. Jadi kalaulah kita ada pemikiran itu, abang jangan kahwin lagi, abang nak langgan pelacur mana? Tafadhal. Silakan. Kalau kita ada pemikiran macam tu, pemikiran liberal tu, lawan Tuhan, ya. Tapi kalau kita tak bagi dia kahwin dua, melanggar pelacur pun kita tak bagi, itu tak apa lagi. Tak apa. Kita tak bagi kahwin dua tu pasal saya sihat lagi, apa masalahnya? Contoh. Dia lawan tu bukan lawan dasar. Dia lawan case by case. Kes suami saya yang saya tak bagi. Kalau orang lain jiran sebelah nak kahwin 2, 3, saya tak kacau pun. Kes dia case by case je. Lawan case by case tak apa. Dia bukan lawan dasar. Kita kena beza tu. Jadi ini antara contoh, contoh hak asasi manusia. Jadi itulah beberapa ciri yang kita tengok pada pagi ini. Antaranya iddah bagi lelaki, kemudian khalwat tidak haram, makna istilah, daripada makna istilah kepada makna bahasa, guna bahasa apa sekalipun, nak baca dalam semayang tu, nak baca Fatihah tu tak mau baca Melayu, tak mau baca Arab, nak baca Melayu dan sebagainya. Dan akhirnya pagi ini kita tengok hak asasi manusia. Falsafah hak asasi manusia tu bermula daripada kisah Nabi Adam melanggar perintah Tuhan, ditafsirkan dalam pemikiran liberal sebagai perlawanan manusia dengan Tuhan dan kemenangan berpihak kepada manusia kerana Tuhan marah. Itu dalam pemikiran liberal, ya. Itu versi cerita yang tafsiran yang tak sama sebagaimana yang kita faham. Baiklah, kita berhenti setakat tu dulu. Sikit lagi, 2 kali lagi habis kot, insya-Allah, untuk kita faham pemikiran ni, sebab dia akan masuk dalam pemikiran kita sebelum dizahirkan dalam tindakan, ya. Dulu kita lihat orang tak berani, tapi sekarang ni orang mula zahirkan. Pemikiran liberal tu mula nampak. Orang tak malu nak mengaku ni couple, ni teman seks saya, maknanya zina tu berlaku, ya. Itu mula dizahirkan sebab pemikiran tu dah makin kuat bertapak dalam diri mereka. Wallahu a'la wa a'lamu bissawab. Ada soalan apa? Ya. Salam, ya. Ya, silakan. Yang kita faham, mana pikiran ini berada di antara dua
dua mizan. Dan kalau katakan longgar sangat dia akan juga, kalau katakan keras sangat dia akan ekstremis. Jadi saya nak mintakan kepada Ustaz ataupun tips ataupun cara untuk kita menjadi positif ataupun yang berkenaan tu lah. Contohnya sagi isu yang sebenar, fenomena sekarang ni kita nak filau kan. Dan kalau bukan sebelum ni, kalau pergi ke wayang, katakan haram sebab campur lagi perempuan sebagainya. Dan bila kita lagi lihat balik, di situ ada unsur yang susah sikit untuk kita nak memberi pandangan. Contohnya sebab dia buka keluarga, contohnya bila berkilau tu akan jadi oleh satu keluarga. Jadi bila ada di keluarga, jadi macam mana kita nak pisahkan antara lelaki perempuan. Itu juga macam contohnya yang lain, yang bagi realiti. Contohnya macam bila ada program besar, macam apa lagi perempuan, contohnya macam luar dan sebagainya, kena robi dan sebagainya. Itu adakah boleh dikatakan juga menggunakan kubur bangsa dalam keadaan tersebut? Boleh digunakan kubur bangsa dalam keadaan tersebut? Ini sudah paling Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di antara dua mizan, maksudnya di antara dua pertimbangan lah ya. Satunya daripada contoh-contoh liberal yang diberikan tadi, dia adalah longgar terhadap Islam ya. Tu liberal tu dia longgar. Yang haram pun jadi halal dan sebagainya ya. Manakala kalau kita keras sangat ya, kita kuat sangat, dia akan jadi jumud, dia akan jadi ekstrim. Ya, dia akan jumud, dia akan jadi ekstrim ya. Jadi sini maknanya kita nak ambil jalan wasatiyah, jalan sederhana, jalan pertengahan, tidak longgar dan tidaklah jumud ekstrim, kerana Islam tu adalah kesederhanaan ya. Islam tu adalah kesederhanaan. Itu basic asas kita ya. Sebab itu dalam banyak ayat Quran, banyak hadis Nabi SAW itu menekankan soal wasatiyah, soal kesederhanaan, soal raf'ul haraj, mengangkat beban daripada masyarakat, daripada manusia ya. Kemudian jangan keras. Itu semua ada dalam Quran dan juga hadis Rasulullah SAW. Itu asasnya ya. Cumanya contoh yang diberikan tu susah juga kita nak tentukan. Maknanya ikhtilat di antara lelaki dengan wanita ya. Ikhtilat di antara lelaki dengan wanita. Ikhtilat ni adakah semua ikhtilat dengan percampuran ya? Percampuran di antara lelaki dengan wanita ni kita nak katakan haram secara mutlak. Saya melihat tidak juga. Ya, memang dulu biasanya kita kata ikhtilat ni haram ya, tetapi nak kata Islam mengharamkan ikhtilat, percampuran secara mutlak tu tidak juga. Sebab kalau kita tengok dalam maksud khalwat, berdua-duaan di tempat yang sunyi, tiada orang tengok, itu baru jadi haram. Bercampurlah. Tapi kalau kita bercampur di tempat yang terbuka, tepi jalan ya, orang tahan saya bercakap ya, sembang, orang lalu lalang ya, kita bergaul, bercampur gaul, ikhtilat yang masyru', yang dibenarkan dalam agama ya. Jadi maknanya kalaulah ya bersenam robi bersama ahli keluarga, tidak berlaku ikhtilat yang haram sebab sama-sama ahli keluarga ya. Cuma mungkin bila ada orang lain tu ya, orang lain. Sebab adalah senam robi tu dengan pakaian yang takkanlah pakai jubah kan. Pakai jubah dan senam robi kan, mestilah pakai apa dia? Pakai pakaian yang proper lah untuk senam robi kan. Jadi dengan pakaian tu mungkin agak ketat, menampakkan bentuk tubuh dan sebagainya ya. Jadi tak cantik lah. Kalau senam robi suami isteri dalam bilik tu pakai macam tu, tak ada masalah. Bila di luar tu dah pakaian tu dah tak sesuai dah satu. Kemudian bercampur gaul pula dengan orang lain. Tok Imam ada, masjid anjurkan senam robi. Tok Imam ada, Tok Bilal ada, ustaz penceramah ada, duk senam robi sama-sama kan. Ni lelaki ni perempuan. Jadi dah tak cantik dah. Cantik dah. Walaupun kita kata atas nama Islam ni suka kepada kesihatan yang baik, Islam suka kepada umat yang kuat. Tapi bila ikhtilat campur gaul macam tu dengan pakaian yang tak sesuai, dengan gerak badan yang tak manis lah orang tengok kan, tu maknanya sesuatu yang saddu zara'i' kita kena tutup lah.
Tapi kalau kita campur macam ni, lepas tu dah lenguh lah, 3 jam dah duduk. Okey, sekejap kita bangun sekejap, angkat tangan sikit, hilangkan lenguh-lenguh tu. Itu manis atau tidak? Manis kan, tak ada masalah. Kan nak hilangkan lenguh sekejap. Kan? Itu kita nak kena timbang, tengok perkara-perkara yang sebegitu ya. Tapi itu maknanya dia berubah lah, maknanya mengikut keadaan. Cuma bila liberal tu dia sikit-sikit. Dia sikit-sikit sehingga normalisasi benda yang haram tu kita nampak dia tak jadi haram dah. Itu dia akan berlaku macam tu. Dia akan berlaku macam tu ya. Maknanya kita minum arak tu dulu maknanya kita tak masuk langsung minum arak. Tapi sekarang ni mungkin tak apalah, selagi mana tak minum arak cukuplah. Dia mula sikit. Sikit Lepas tu dah lama-lama tu minumlah sikit. Kalau tak mabuk tak apa. Dia mula sikit. Dia normalisasi maksiat, normalisasi perkara haram sedikit demi sedikit. Itu dia akan masuk benda tu. Ya. Itu yang kita nak kena jagalah. Nak kena jaga daripada perkara-perkara yang sebegitu rupa. Wallahu a'lam. Ya. Takat itulah boleh jawab ya. Ada soalan lain? Baik, kalau tak ada kita berhenti takat tu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.